Hai guys, Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton YouTube Nadi Channel. So, hari ni aku tak nak cerita pasal PC, aku tak nak cerita pasal benda-benda lain. Aku nak cerita pada aku, benda yang aku nak sampaikan hari ni adalah satu benda yang mungkin kebanyakan lelaki yang bergelar suami itu rasa. Basically hari ni aku nak cerita dekat korang pengalaman aku sewaktu isteri aku nak melahirkan anak yang pertama. Okay? So biasanya perempuan akan anggap lelaki ni dia macam jenis manusia yang kadang-kadang tak ambil kisah. Yelah, kalau kita tengok ayah-ayah kita pun kadang-kadang kita bagi satu berita yang gembira pun kadang-kadang dia punya respon macam okay, baguslah. Jadi untuk secara generalnya lelaki ni dia susah nak memberi respon terhadap apa yang emosi dia rasa. Kadang-kadang dia punya sedih pun kita tak nampak kan, dia punya happy pun kita tak nampak. Lelaki kebanyakannya diorang akan menyimpan masalah ataupun perasaan diorang ni sendiri. Sebab bila kita biasanya lelaki kita ada ego. Jadi bila kita tunjukkan kita ada masalah, kita tunjukkan kita sedih, lagi-lagi kalau menangis, benda tu quite macam menjatuhkan ego seorang lelaki. Alright, so hari ni aku nak cerita dekat korang pengalaman aku sendiri yang mana aku baru saja tahun ni Alhamdulillah dikurniakan seorang cahaya mata perempuan pada bulan 1 hari tu. So aku nak share dekat korang pengalaman aku sewaktu bini aku nak bersalin, waktu nak deliver baby. Okay, so during PKP semua orang tahu bila nak bersalin ni dekat hospital government, kadang-kadang hospital swasta pun diorang tak bagi masuk. Even suami pun tak boleh masuk. Nak hantar barang kena hantar dekat bawah saja, nurse yang akan bawa naik ke atas. Alright, so daripada mula bini aku mengandung, aku dah tanam niat dekat dalam hati aku nak bini aku bersalin dalam keadaan yang selesa. So aku pun kumpul duit, aku dengan sama-sama lah dengan wife kumpul duit kan, simpan duit sikit sebab kita ada 9 bulan 10 hari kan untuk kita simpan duit. So simpan sikit and then kita pun dah plan nak bersalin dekat mana. So ada satu klinik bersalin di Kota Baru. Okay, wife aku dia bersalin dekat Kota Baru. So ada satu klinik bersalin dekat sana, yang mana klinik bersalin tu mak mentua aku dulu pun bersalin dekat situ. Jadi klinik tu dah memang dah biasalah dengan family mentua aku. So aku pun dah survey berapa harga untuk kos rawatan bersalin secara normal. Okay, biasanya kalau untuk Caesar dia tak buat lah, Caesar dia akan hantar ke government hospital disebabkan kekurangan facility dan sebagainya lah. So aku kumpul duit, aku dah plan dah, aku nak wife aku bersalin dekat sini sebab aku nak wife aku bersalin dalam keadaan selesa dan aku pun ada dekat situ. Aku berharap macam tu sebab aku nak tengok momen tu. Sebab ramai orang dekat luar sana yang tak berpeluang, lelaki dekat luar sana diorang tak berpeluang nak tengok wife diorang bersalin. Aku tak tahulah kalau korang takut darah ke apa, tapi macam aku memang tak takut darah dan aku memang niat aku nak tengok macam mana proses bersalin tu supaya dalam diri aku ni aku akan lebih menghargai seorang perempuan yang bernama isteri lah. Seriously, what the Fast forward cerita, hari nak bersalin. Hari nak bersalin tu, wife aku malam sebelum tu, wife aku ni memang dia selalu tidur lambat sebab anak aku dalam perut dia aktif waktu malam. Pukul 12 ke atas tu memang aktif. Jadi kalau pagi sampai petang tu, kalau 9 pagi sampai 9 malam, nurse akan suruh kira berapa tendangan baby dekat perut tu kan. Tapi macam anak aku biasa pagi sampai malam tu dia kurang sebab siang dia tidur. Jadi active time dia adalah waktu malam. So untuk pastikan anak aku ni sihat ke tak dalam perut, aku akan standby pukul 12 malam. Aku akan tengok 12 sampai 2 pagi dia aktif tak waktu tu. Kalau dia tak aktif waktu tu, then aku akan ambil alat untuk ukur jantung baby tu. Okay, alat untuk ukur jantung baby tu, asal aku tengok kick anak aku tak cukup je, aku akan letak kan, ukur jantung tu aku akan tengok heartbeat dia average okay ke tidak. So bila malam tu dia tidur lambat, dia makan Maggi malam tu. Aku ingat malam tu dia beria nak makan Maggi. Okay, dia beria nak makan Maggi. Aku sampai pergi pinjam, pergilah dekat rumah kawan aku sebab time tu PKP kan, pukul 12 dah tak boleh keluar, kedai dah tutup. Jadi waktu tu pukul 1 pagi mana nak cari Maggi. Kat rumah waktu tu dah habis, Maggi dah habis. So aku pun call lah seorang hamba Allah ni, seorang sahabat dekat Kelantan Kota Baru ni. Aku call tanya, "Bob, ada Maggi tak? Wife saya teringin nak makan Maggi." So kata boleh, datang ambil dekat rumah. So rumah dekat Pekalan Cepa. Aku pun terus siap-siap nak pergi ke Pekalan Cepa. And then bapak mentua aku call. Bapak mentua aku dekat rumah wife aku punya nenek waktu tu. Tak jauh lah, dalam lebih kurang dalam 7 km je. So bapak mentua aku pun call. Dia kata boleh datang ambil rumah Maggi dekat rumah Tok. So aku pun pergi ambil.
okey, dah makan Maggi apa semua, dan tidur. Pukul 3 pagi, bini aku, dia dah mula rasa sakit perut. Dia dah rasa macam cramp dah kan. Actually, dia sakit perut malam tu biasa. Tapi bila malam tu, dia punya sakit perut, macam contraction tu dah start ada. Dan aku pun dah risau. Aku macam, nak bersalin ke bini aku ni kan. Pagi tu pukul 5.30 pagi, tak silap aku, dia dah menjerit dah. Dia menjerit, dia dah sakit sangat dah. So aku macam, dah berdebar-debar ni. Aku pun call klinik bersalin tu. Aku call, aku bagi tahu, doktor tu memang dia standby 24 hours untuk emergency delivery lah. So aku pun call, aku bagi tahu doktor, wife saya sekian, dia dah mula rasa contraction. Doktor tanya, dia punya contraction tu selang 5 minit sekali ke ataupun lama? Oh, 15 minit sekali, 20 minit sekali. Lepas tu doktor pun cakap, tak apa, tunggu 5 minit sekali baru datang. Sebab nanti takut masa menunggu tu panjang sangat, lama sangat duduk kat klinik kan. So aku pun tak apalah, bini aku pun tahan lah. Jalan sekejap sakit, bangun sekejap sakit. Tangan ni tak payah cakap lah berapa kali dah kena cubit kan. So waktu tu aku kesian, aku mula terfikir, malam semalam bini aku tak cukup tidur. Dia tak cukup tidur, dia tidur pukul 2 pagi, and then pagi dia nak bersalin. Aku takut dia tak cukup energi nak teran anak tu keluar. So pukul 8, aku pun bawa dia pergi ke klinik. Waktu tu dia dah memang contraction dia dah kerap lah. Contraction dia dah kerap, and then pergi klinik, doktor bagi tahu bukaan dia 1 cm baru. Cek bukaan 1 cm, aku tengok bini aku macam dah tak keruan lah. Biasanya kan orang different ibu bersalin ni, different perempuan ni different tau punya behaviour. Ada yang masih boleh berjalan sewaktu nak bersalin ni sebab nak cepatkan bukaan tu. Tapi macam wife aku ni memang dia tak boleh berjalan langsung. Dia kena baring je. So waktu dia baring tu, aku pun pegang lah tangan dia kan. Setiap kali dia contraction tu, dia grip tangan aku. Ni adik ipar aku datang. Aku pergi dengan mak mertua aku waktu tu. Okay, adik ipar aku datang bawa makanan, and then aku cakap dengan bini aku, kena makan. Lepas tu tanya dengan doktor, doktor, wife saya ni boleh makan tak? Boleh, apa tak boleh? Nak makan KFC pun boleh. Nak makan KFC pun boleh. So aku pun cakap dengan wife aku, tak apa, makanlah, makan isi perut sikit kan, takut nanti tak larat nak teran. Waktu tu memang wife aku memang dah tak nampak macam dah tak keruan lah, padahal bukaan baru 1 cm. So pukul 12 lebih macam tu, 12 lebih lah, dekat pukul 1 macam tu. Alright, doktor check, doktor seluk, doktor tengok, okey, bukaan dah 10 cm. Jadi waktu ni aku, dalam hati aku macam inilah dia saatnya aku nak menimang cahaya mata. Aku nak menjadi seorang ayah. So aku dah berdebar-debar ni dengan situasi ni kan. Jadi doktor pun suruh aku duduk sebelah wife aku. Okey, duk usap kepala dia. Yang kelakarnya aku kena marah. Okey, yelah dia tengah sibuk nak teran. Aku pun usap kepala dia. Dia pun jerit kat aku, panas lah. Tak payah pegang, panas pula. Bukan ke dalam hati aku waktu tu, bukan ke waktu ni lah seorang suami akan menjadi hero. Bayangkan dalam drama-drama, sayang, sabar sayang, sabar, you boleh, ngucap. Sabar sayang, sabar. Aku nak buat macam tu, sekali kena marah. Mungkinlah wife aku tak selesa kan. So bila nak bersalin ni, doktor dah bagi tahu, okey, dah 10 cm. So doktor pun doktor terpaksa drip air dekat wife aku sebab waktu tu dia dah memang, dia tak ada tenaga lah sebab waktu tu dia tak makan pagi, and then waktu tu dia pun dah lemah. Dia dah agak penat dah waktu tu, and then doktor pun ajar dia. Aku suka dengan doktor yang deliver baby aku ni sebab dia ajar. Dia memang nampak macam tegas sikit tapi dia ajar. Dia pun ajar, dia cakap dengan wife aku, Sarah, kalau sakit baru teran, jangan bazir tenaga. So wife aku pun bila dia tak sakit tu, dia pun relax. Tapi aku boleh nampak setiap kali wife aku teran tu, aku boleh nampak muka dia penat sangat. Alright, setiap kali dia teran tu sakit sangat. So dekat situ aku macam baru tersedar, nampak live depan mata bahawa nak melahirkan anak ni bukan satu benda yang mudah. Jadi dekat situ aku dah mula rasa macam sebab dah. Aku pun usap kepala bini aku usap dia. Bila ada sekali tu doktor suruh teran, aku pun beralih daripada kepala wife aku pergi ke depan. Aku pergi ke dia punya, dialah depan lah tempat nak keluarkan anak tu kan. So aku pergi ke depan, aku tengok kepala baby tu dah nampak dah, dia punya hujung kepala ni. Bila bini aku teran tu, dia teran kuat-kuat, aku dah nampak kepala tu, rambut tu aku dah nampak dah. Lepas tu doktor geleng kepala. Aku dah cakap, kenapa pula doktor geleng kepala ni kan? Susah ke nak keluarkan anak aku. Okay, so doktor pun cakap, dia minta izin dengan bini aku, dia kata, saya gunting ya. Uish, aku cakap gunting.
Aku dah seram lah. Kau bayangkan kulit kau boleh gunting hidup-hidup macam tu. So aku pun nampak doktor pun letakkan gunting tu, bini aku teran je, dia terus gunting. Waktu tu terus terkeluar lah baby tu, dah keluar sampai paras pinggang. Lepas tu doktor pun tarik keluar. Kau bayangkan, kau tengok depan mata, ibarat macam jaring kita ni, jari halus kita ni kan, cuba kau letak gunting. Oh hell no. Kau potong macam tu, sakit tak? Tapi wife aku tak sedar pun bila dia kena gunting. Perempuan memang tak sedar bila dia kena gunting, sebab bersalin tu lagi sakit daripada kena hirisan gunting tadi, walaupun dekat tempat sensitif. Okay, so bila baby dah keluar tu, aku pun terus rasa macam sebab lah, automatik lah nangis bang. Kan, anak kau keluar. Aku tak tahu lah kalau korang hati kental sangat, ataupun korang tak ada perasaan, ataupun mungkin korang tunggu kat bawah, korang tak nampak situasi kat atas, mungkin korang tak nangis lah. Tapi bila korang duduk dalam situasi yang mana bini kau tengah bersalin, kau ada dekat situ, kau tengok setiap momen, setiap detik, kau akan nangis. So of course aku nangis waktu tu. Alright, aku nangis. And then aku macam tak sangka, ya Allah, aku dah jadi bapa dah sekarang. Bila pada tu standard procedure lah, aku pun azankan anakku, and then doktor pun dia bersihkan, dia mandikan, and then doktor keluarkan air. Sebelum tu doktor keluarkan air daripada dalam badan dia. Dia pun sedut lah pakai suction, pakai saka tu. Bila habis dah proses dekat klinik tu habis dalam masa 4 jam, so anak aku pun dah berak. Dia dah berak. Jadi bila dia dah berak, doktor biasanya akan bagi discharge lah bila baby ni dah berak. Okay, sebab doktor nak tengok dia punya usus normal ke tak. So aku pun balik. Jadi malam tu aku fikir betapa beruntungnya aku waktu tu. Aku diberi rezeki oleh Allah, diberi peluang untuk aku berada bersama-sama dengan isteri aku bersalin. Alright. Jadi korang lelaki dekat luar sana, kalau ada kemampuan, okay, kalau bini korang sekarang tengah mengandung, okay, kalau boleh usahalah untuk dapatkan keselesaan untuk dia bersalin. Dan usahalah untuk korang sendiri ada dalam labor room tu, tengok bini korang bersalin. Isteri ni dia punya pengorbanan sewaktu nak melahirkan tu sangat-sangatlah berat, sangat-sangatlah besar pengorbanan dia. Kita tengok kepada pengorbanan isteri kita untuk melahirkan zuriat kita. Kita lelaki senang je kan. Cakap macam ni marah lelaki semua kat aku. Are you stupid or something? Kita lelaki ni kita tak rasa sakit tu. Paling-paling kuat pun kau sunat je, itu pun kau menjerit 5 hari tak habis. So bila bini bersalin ni menjadi satu momen yang paling aku tak akan lupakan lah. Dia akan jadikan aku lebih nak kerja kuat, lebih nak bekerja keras untuk isteri dengan anak. Okay, sebabnya aku nampak benda ni bukan mudah untuk isteri kita lalui. Alright, lagi-lagi tanpa suami di sisi. Kepada korang dekat luar sana, ibu-ibu yang sedang mengandung ataupun baru first time nak melahirkan anak, aku nak nasihatkan korang jangan nervous, korang relax. Ini adalah normal proses untuk wanita. Cakap pandai kan. Ini adalah normal proses untuk wanita, sebab benda ni aku cakap kat bini aku. Okay, the thing is, ingatlah Allah telah pilih korang sebagai seorang bakal ibu untuk melahirkan zuriat dalam perut korang. Ramai orang kat luar sana kahwin tapi masih lagi belum dapat anak. Tapi korang Allah dah beri rezeki. Dan juga buat suami dekat luar sana, kalau ada kemampuan, tolonglah usaha untuk ada dekat sebelah isteri sewaktu isteri korang nak melahirkan anak. Okay, thank you so much kerana menonton YouTube Nadi Channel. Itu sahaja perkongsian aku untuk hari ni. Jadi tolong komen, like, share dan subscribe untuk aku punya channel supaya aku boleh berkongsi apa lagi benda-benda manfaat yang lain aku nak kongsi akan datang. Mana tahu tips ke apa dan sebagainya, InsyaAllah. Okay, pada ibu-ibu di luar sana, aku ucapkan tahniah kepada siapa yang dah melahirkan anak, yang sedang mengandung sekarang. Ucapan tahniah juga untuk korang. Yang mana masih belum ada rezeki, teruskan berdoa dan usaha. Ingat, benda ni datang daripada Allah. Rezeki tu datang daripada Allah. Jika baik untuk kita, baiklah akhirnya. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, bye-bye dan ciao.